Johan Festival Teater Negeri Kelantan 2019 jatuh kepada Teater Chiaroscuro. Kita silakan semua kru produksi kepada arahan Alif, thank you, dari Kelang Teater Pusaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang di luar sana. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan tahniah kepada kumpulan teater Pusaka Universiti Malaysia Kelantan di atas kejayaan mereka menggondol hadiah Johan dalam pertandingan Festival Teater Negeri Kelantan pada tahun 2019. Dan secara tak langsung sekaligus kumpulan ini akan mewakili Kelantan untuk ke peringkat akhir. Namun tidak dapat dilaksanakan kerana pandemik COVID-19 yang telah melanda Malaysia dan juga dunia sekaligus dan telah membantutkan usaha ataupun kerja-kerja dalam sebuah produksi ini untuk diangkat ke peringkat akhir. Namun tercetus idea untuk melangsungkan satu program yang dinamakan Bengkel Bedah Naskah Produksi Teater Chiaroscuro yang akan dilaksanakan bermula 18 September sehingga 23 Oktober 2021. Dan harapan saya kepada semua penggiat ataupun peserta yang terlibat dalam bengkel ini akan mendapat ilmu yang bermanfaat, khususnya dalam pembinaan sebuah suatu produksi, kerja-kerja di belakang tabir yang jarang diketahui oleh khalayak umum, bagaimana sebuah produksi tersebut hendak dilaksanakan bermula dari kosong sehinggalah naskah itu diangkat ke pentas menjadi sebuah persembahan teater. Dan kerja-kerja produksi teater ini ataupun pendedahan serta perkongsian ilmu ini akan menjadi satu sesi yang bermanfaat kepada semua khalayak ataupun peserta yang terlibat supaya industri teater seni negara ini akan terus berkembang menjadi suatu industri yang profesional. Sekian, terima kasih. Sutradara itu memulakan proses latihannya di panggung ataupun di pentas. Biasanya, sutradara ini sudah mempunyai satu gambaran asas mengenai bagaimana konsep dan bentuk persembahan yang ingin dibuat. Termasuklah gambaran bagaimana pelakon-pelakonnya akan berdialog, bagaimana rupa set, bagaimana busana, make-upnya dan sebagainya. Dalam bidang seni, ia disebut sebagai visi kepengarahan atau directorial vision. Visi itu mencipta kehidupan dan makna. Menurut Alan Schneider, dia menyebut bahawa visi kepengarahan sebagai the life of the play. So, dalam konteks seni persembahan teater, visi kepengarahan ini ialah gambaran sutradara dalam memberikan nafas kepada naskah ke atas pentas dengan disokong oleh penyatuan pelbagai elemen pementasan. Menurut Jonathan Swift pula, visi kepengarahan itu ialah the art of seeing things invisible. Keupayaan mengkreasi adalah sebuah proses di mana sutradara berupaya untuk berimajinasi secara kreatif mengenai penggunaan pentas, pergerakan, aksi dan percakapan para pelakonnya. Asas visi kepengarahan yang saya pegang apabila mengarah sebuah pementasan teater selalunya berlegar kepada 3 kualiti utama, iaitu konflik, emosi dan hiburan. Konflik penting dalam sebuah drama. Tanpa ada konflik tidak akan ada ketegangan. Tanpa ketegangan, maka drama tidak akan berlaku. Emosi pula adalah ramuan utama dalam sebuah drama. Drama yang dipersembahkan adalah untuk penonton, maka sutradara perlu memastikan berlakunya stimulasi emosi dalam persembahan teater, sama ada melalui pelakon-pelakonnya yang kemudiannya dapat pula dirasai oleh penonton. Ini yang dinamakan sebagai empati. So, perkongsian perasaan yang diinginkan oleh sutradara. Manakala hiburan pula adalah elemen utama yang menentukan kejayaan atau kegagalan sebuah pementasan teater. Hiburan itu bukan bermaksud persembahan itu perlu memberikan gelak ketawa kepada penonton. Hiburan yang dimaksudkan ini ialah keupayaan
sebuah pementasan memberikan kepuasan, tak kiralah sama ada kepuasan itu dalam bentuk kesedihan ataupun kepuasan itu dalam bentuk kegembiraan. Ia ada kaitan dengan kaedah bagaimana mesej pemikiran dalam drama itu disampaikan. Sutradara ni ada dua jenis, sutradara yang profesional dan yang non-profesional. Jadi menurut Tyrone Guthrie, seorang sutradara tersohor di dunia, beliau menyatakan bahawa peranan sutradara peringkat profesional ni macam pengurusi lembaga syarikat. Ia berdepan dengan kelompok manusia yang sedia tahu dan pakar dalam bidang kerja masing-masing. Tugas sutradara lebih kepada memantau dan memastikan mereka melaksanakan kerja secara unison dan menuju kepada visi yang telah ditetapkan. Pelakon semua profesional, terlatih dan terpilih menerusi uji bakat yang ketat. Justru mereka sepatutnya sudah mengetahui tugas dan tanggungjawab masing-masing. Sutradara jarang melatih pelakon atau turun membuat set dan lain-lain bidang artistik. Jarang sekali sutradara akan campur tangan secara langsung dalam semua aspek kerja, terutamanya dalam bab persiapan lakonan. Sesekali sutradara akan mengingatkan dan memberikan teguran jika perlu. Jauh berbeza dengan proses penyutradaraan peringkat amatur seperti di universiti, sekolah, college atau teater community. Ia melibatkan soal pengajaran dan pembelajaran secara langsung. Peranan yang sangat mencabar sutradara apabila perlu berdepan dengan kumpulan manusia yang tidak atau kurang berpengalaman dalam bidang kerja artistik, kerja pentas dan pengalaman lakon. Hanya bergantung kepada minat sahaja. Justru sutradara begini perlu bekerja lebih keras, terlibat secara langsung dalam semua bidang, melatih lakonan dan membuat kerja-kerja artistik, mengajar, membimbing dan melatih. Jadi, jika hasil kerja produksi amatur itu membanggakan, ia bukanlah semata-mata bakat ahli produksinya, tapi lebih kepada kesungguhan, kesatuan kerja dan tanggungjawab sutradara itu sendiri sebenarnya. Jadi sangat tidak adil jika kita membandingkan dua kelompok sutradara ini, sebab sama sekali ia tidak serupa dari segi beban dan tanggungjawabnya. Jauh sekali untuk membandingkan hasil kerja produksi teater yang dihasilkan. So jangan kita bandingkan antara produksi profesional dengan produksi amatur. So kalau anda pergi menonton atau menilai sebuah pementasan teater, kita kena buang sama sekali harapan dan perbandingan ini. Pergi menonton dengan minda yang terbuka, sedia untuk disajikan dengan persembahan, dan kalau nak menilai sekalipun, nilailah hasil kerja mereka itu mengikut kelayakan dan keupayaan kumpulan produksi itu. Masing-masing dalam kelas tersendiri, dengan peranan tersendiri. Itu yang kita kena faham. Hai, Assalamualaikum. Saya Lila Jalil. Saya merupakan pengurus pentas bagi produksi teater Chiaroscuro. Dalam menjalankan tugas sebagai seorang pengurus pentas, saya akan memastikan saya memahami setiap dialog serta memahami setiap yang tercatat di dalam skrip bagi memastikan apa sahaja keperluan di dalam skrip dapat dipenuhi. Sama ada untuk bahagian artistik, bahagian pengurusan dan juga bahagian lakonan. Melalui pemahaman skrip itu, saya akan dapat tahu susunan cue bagi setiap bahagian, sama ada untuk bahagian keluar masuk pelakon, untuk setiap babak, untuk lighting, untuk muzik, untuk pertukaran busana, pertukaran prop serta keperluan-keperluan lain. Jadi dengan penyusunan cue yang baik, perjalanan persembahan akan kelihatan lebih teratur dan tersusun. Saya juga akan menyusun jadual latihan bagi para pelakon dan juga bahagian artistik. Untuk pelakon adalah terutamanya bagi babak-babak yang mempunyai koreografi khas, supaya koreografi tersebut boleh dipersembahkan dengan baik dan lancar. Saya juga akan memastikan kerja-kerja produksi sama ada gerak kerja belakang tabir untuk bahagian artistik maupun sesi latihan dijalankan dengan sebaiknya dan dapat dipersembahkan mengikut seperti yang telah dirancang. Nama saya Syafawati Samsul. Saya merupakan kru pelajar bagi produksi Chiaroscuro, yang mana produksi Chiaroscuro ni saya ditugaskan untuk menjaga kru di bahagian lighting. Banyak benda yang saya belajar dalam produksi ini, especially di bahagian lighting, yang mana saya belajar mengenal lampu, pasang lampu dan set up lampu semasa pementasan Chiaroscuro. Pementasan Chiaroscuro ni diadakan sebanyak 2 kali di JPTN Kelantan, dan konsep
bagi produksi ni almost idea daripada pengarah produksi dan idea-idea lain serta persetujuan daripada keseluruhan tim lah. Untuk plotting pula di bahagian lighting ni kami telah pecahkan kepada dua bahagian iaitu alam fantasi dan juga alam realiti mengikut konsep dalam naskah Chiaroscuro itu sendiri. Akhir sekali, pengalaman sebagai kru pelajar dalam bahagian lighting ni sangat mencabar bagi saya dan sangat menarik kerana dapat bekerjasama dengan produksi yang sangat hebat. Jadi saya harap semua penonton dapat mengikut bengkel-bengkel yang ada dalam produksi kali ini yang mana sangat membantu semua untuk melihat bagaimana pembikinan produksi Chiaroscuro ini dijalankan. Okay, Assalamualaikum dan hai. Okay, nama saya Anisala binti Muhammad Rizal. Okay, dalam produksi teater Chiaroscuro ni saya telah memegang jawatan sebagai pengurus pentas atau dalam bahasa lainnya dikenali sebagai stage manager. Ini merupakan kali pertama saya memegang jawatan sebagai stage manager dan ianya merupakan pertama kali bagi saya untuk terlibat dalam pengurusan untuk produksi teater. Dan untuk menjadi seorang stage manager ni bukanlah satu tugas yang mudah kerana ianya mempunyai tanggungjawab yang sangat berat. Ianya sedikit sebanyak telah memberi satu pengalaman yang baru kepada saya untuk menjadi lebih bertanggungjawab serta dapat memupuk semangat leadership dalam diri saya serta kru pelajar yang lain. Okay, selain daripada cabaran dan juga untuk pertama kalinya saya terlibat dalam produksi teater, pemilihan naskah Chiaroscuro sebagai naskah pilihan juga merupakan satu cabaran bagi saya kerana naskah Chiaroscuro ini berada dalam satu kelas yang tersendiri. Naskah Chiaroscuro ini unik. Saya sendiri pun mengambil masa yang agak lama untuk memahami keseluruhan cerita yang hendak disampaikan dalam naskah tersebut. Namun dengan kerjasama yang diberikan oleh semua ahli produksi dan dengan adanya pengarah yang hebat, scenografer yang hebat serta para pelakon yang hebat telah mampu menjayakan pementasan teater Chiaroscuro ni dengan sangat luar biasa. Luar biasa dari segi artistiknya, lakonannya, pengurusannya, semuanya luar biasa. Dan bagi kami, kru pelajar ni, kami dapat banyak sangat pengalaman serta tunjuk ajar daripada mereka-mereka yang sangat berbakat dan juga telah bergiat lama dalam bidang seni teater ini. Dan itu merupakan satu pengalaman yang kami tak akan dapat dekat tempat lain. Ianya sedikit sebanyak telah mematangkan kami dan ianya satu perkara yang dapat kami praktikkan untuk kegiatan masa hadapan. Sekian saja daripada saya, Anisala. Bye. Kau adalah aku dan aku adalah kau. Tindakan aku hanya didorong oleh motivasi, keinginan primitif kau sendiri. Apa yang kau tanggung sekarang atas kerana tindakan kau sendiri. Medium Medium itu didorong oleh aku. Pada awalnya aku hanya ingin menguasai mereka ni, tapi itu semua tak mencukupi. Aku mula berfikir, siapa yang lebih berkuasa selain dari watak yang memerintah? Pastinya seorang pencipta. Bila mengetahui bahawa kau adalah pelukis yang melukiskan setiap watak-watak dari kami, aku tahu kau pencipta kami. Untuk mendapatkan kuasa teratas, aku perlu menguasai dan menjadi pencipta. Dengan menguasai kau, wahai pencipta, akan memudahkan aku untuk menentukan
menentukan segala. Kau pun tahu, tak mudah untuk jadi watak yang tak ada peranannya. Kan, aku penat jadi watak tempelan saja. Aku patut jadi watak utama. Seharusnya aku watak utama tu. Tak. Aku mau jadi pencipta itu. Amalan sesetengah sutradara yang suka mencincang naskah drama itu adalah satu perbuatan yang tidak bertanggungjawab dan menyalahi etika sebuah pementasan sebenarnya. Apa yang tertulis dalam sebuah drama pasti ada tujuan, dan penulis mempunyai sebab mengapa ia menulisnya sedemikian rupa. Jika pengarah atau sutradara sudah bertekad untuk memilih dan mementaskan drama tersebut, Mengapa perlu diubah suai kandungan drama tersebut? Bak kata orang putih, if you trust the play enough to stage it, trust its author. If you alter or cut whenever you have difficulty, you may miss something important. Dalam usaha untuk memahami sesuatu naskah drama, sutradara perlu menggali dan membaca hasil karya-karya lain yang ditulis oleh penulis terbabit. Dengan cara itu kita akan mengetahui maklumat dirinya, era penulisannya, genre yang diminati dan juga suasana artistik zaman penulisannya itu. Macam kata orang putih lah, if you are an artist who love excellence and integrity, read everything your author ever wrote. Go extra miles. Leave no stone unturned, for you never know what treasure of understanding lies beneath it. Apakah yang dimaksudkan dengan elemen kekaguman? Teater adalah satu bentuk seni visual melibatkan aspek latar, pencahayaan, busana, rias, penampilan fizikal sang pelakon, susun letak set, latar, blocking pemain atas panggung, panggung auditorium dan aspek pentas itu sendiri. One picture is worth 1,000 words. Penonton datang ke panggung untuk melihat, bukannya untuk mendengar. Itu kita kena faham. Mereka nak melihat persembahan. Jadi sebuah produksi yang mengujakan pada pandangan mata penonton ialah persembahan yang mempunyai nilai keindahan, nilai kepelbagaian dan juga mempunyai nilai komunikasi yang syarat dengan maklumat, perwatakan, penceritaan dan juga pemikiran. Justru sebuah produksi yang baik bukan sahaja tertumpu pada apa yang dipersembahkan di atas pentas, malah turut mengambil kira apa yang dipamerkan dan dihiaskan pada panggung dan juga auditorium itu. Teater bukan sekadar persembahan, tapi satu proses. Persembahan teater tanpa atribut visual akan menjadikannya tidak menarik. Kekaguman bukan terletak kepada keindahan set latar, kepelbagaian warna, busana, cahaya dan bunyi. Kontribusi kekaguman itu termasuklah: pertama, mencipta suasana bila dan di mana kejadian itu berlaku. Yang kedua, memperkayakan perwatakan watak. Yang ketiga, menjelaskan mood dan style. Keempat, memperkayakan makna penceritaan. Yang kelima, menarik perhatian penonton. Yang keenam, menimbulkan rasa kepuasan estetik penonton. Kekaguman bukan hanya kepada aspek fizikal. Kekaguman itu apa sahaja yang terzahir dan dapat divisualisasikan pada pandangan mata penonton, memberikan impak makna pemikiran penulis kepada penonton. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atila Dehan, merupakan salah satu pelakon dan juga merupakan penulis untuk karya Chiaroscuro ini. Bagaimana saya mendapat idea untuk menulis Chiaroscuro ini, yang mana permulaan yang agak menunjukkan pada asalnya kita memilih skrip yang sedia ada. Salah satunya adalah skrip Syajar. Pada awalnya salah satu pelakon confident lah, kata okay, actually boleh gunalah karya ini untuk dipertandingkan. Tapi selepas kita buat beberapa latihan awal, kemudian bila dia dah dicek semula, rupanya skrip itu tidak boleh diguna pakai untuk pertandingan teater. Pada masa itulah JKKN telah menentukan bahawa skrip Syajar itu tidak boleh dipertandingkan. Jadi oleh kerana kita dah ada pelakon-pelakon, banyak pelakon ni adalah daripada kawan-kawan luar daripada Kelantan, jadi kita dah set, and then
Nak cari yang seumpama itu agak sukar. Sebab skrip Syajar ini kekuatan dia adalah pada artistik, daripada lakonan. Untuk satu produksi atau team building tu agak seimbang. Jadi untuk mendapatkan skrip yang seumpama itu agak susah. Saya mula cakap, okay, why not kita buat skrip sendiri. Pada masa itu pun saya rasa JKKN dia lebih menggalakkan penggiat untuk menghasilkan skrip yang sendirilah. Saya terpaksa buat mengikut jumlah pelakon berdasarkan skrip Syajar ketika itu. Jalan cerita lebih kurang seperti itu supaya mereka tak hilang dia punya berentak lah. Jadi maka terjadinya lah Chiaroscuro. Disebabkan sebelum ini saya dah pernah menulis beberapa karya. Kebanyakan karya saya tu lebih bermain kepada alam-alam surrealism, kepada bawah sedar dan juga mental disorder. Chiaroscuro ini adalah mengisahkan tentang satu penyesalan seorang lelaki yang tidak menyedari bahawa penyesalan dia itu adalah berpunca daripada masa lalu dia. Kebanyakan daripada karya-karya saya itu agak sukar untuk difahami sebab mungkin saya berpaksikan selama ini saya bermula sebagai penulis deklamasi lakon dekon ya. Jadi ayat-ayat itu agak bombastik, metaforanya agak tinggi seperti juga dekon, dan cerita dia tu selalu kepada bukan alam realism lah. Agak sukar sedikit di situ, dan juga saya cuba memasukkan memang secara niatnya Nawak itu pun menggunakan ayat-ayat yang agak tinggi supaya ia boleh dinikmati oleh bukan sahaja penggiat teater tetapi oleh orang-orang sastra khususnya. Jadi disebabkan itu saya menghasilkan Chiaroscuro yang sedemikian rupa. Cerita tu dia antara dunia realiti dan juga surreal. Okey, jadi dia digabungkan di dalam satu bentuk plot yang melompat ke sana ke sini lah jika ada yang sempat membacanya dan juga menontonnya. Kemudiannya saya mendapat idea ini, selalunya saya akan menulis melihat kepada kekuatan pelakon-pelakon itu dulu. Pada masa itu pelakon utamanya adalah salah satu pelajar UMK yang mana kebolehan dia ni adalah dalam melukis. Jadi saya mengambil kekuatan dia sebagai seorang pelukis itu dan kemudian diserapkan di dalam watak lelaki itu sendiri. Yang kemudiannya saya melihat, saya suka kepada karya-karya lukisan seperti Mona Lisa. Itu sesuatu yang sangat agung karyanya, dan saya cuba melihat kepada teori-teori karya lukisan dan apakah yang boleh disesuaikan untuk karya tersebut. Kemudian dia tentang cerita seorang pelukis dan di antara alam realiti dan juga fantasi, ilusi si pengkarya itu, maka saya memilih Chiaroscuro. Kalau mungkin orang ramai ya susah nak menyebut Chiaroscuro, mereka akan cuba menyelami apakah maksud Chiaroscuro tersebut. Okey, dan dari segi watak-watak itu, saya mendapat idea daripada Seven Deadly Sins. Jika dilihat daripada sudut agama, kita ada beberapa dosa-dosa seorang manusia. Tapi saya angkatkan dia sebagai satu watak-watak yang tidak disedari. Dia seumpama macam cerita-cerita seperti Alice in Wonderland, yang mana dia termasuk di dalam alam fantasi, ilusi dia sendiri, dan bertemu dengan sikap-sikap watak-watak yang dia simpan di dalam diri dia tanpa sedar. Jadi secara overallnya adalah Arif itu dia sedang bergelut untuk berlawan dengan diri dia sendiri, id dia sendiri, dengan ego dia sendiri. Adakah dia mampu untuk melawan dan menyesali dan berkembali kepada Tuhannya sendiri apabila mengalami perkara-perkara mental illness. Sebenarnya kesimpulan kepada karya ini adalah lebih berkisarkan topik tentang mental disorder, psikosis yang membawa kepada skizofrenia, yang mana Arif ini terbunuh tanpa sengaja isteri yang dicintai. Okey, yang mana adalah disebabkan oleh sikap-sikap dosa-dosa dia, yang 7 dosa-dosa dia tersebut yang membawakan dia kepada aksi pembunuhan tersebut. Kita akan membuat betul webinar dan juga kupasan bengkel bagaimana produksi ini mengupas dan menjadikan satu performance yang sangat wow, lain daripada yang lain. So nantikan bengkel bersama produksi Chiaroscuro. Jadi aku bakal tidak mengenalinya. Jika aku tidak tahu bagaimana kewujudannya,
bagaimana untuk aku tahu siapa dia? Jika aku tidak mengenalinya, bagaimana pula untuk aku memastikan dia menyebelahi aku? Bagaimana caranya aku mencari cara agar wazir itu sentiasa mengikut tunjuk? Tidak. Aku akan pastikan wazir itu sentiasa mengikut tunjuk aku dalam apa cara. Menyusahkan saja. Pokok dan makhluk ini telah lama menyusahkan aku. Jika keduanya telah diselesaikan barangkali, aku sudah lama menjual ladang yang menyusahkan ini. Wazir di dalam ramalan itu harus dan mesti mengikut runjuk aku. Dan tiada siapa lagi yang berani menghalang aku. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syami Awad. Okey, cerita pasal chiaroscuro. Saya watak lelaki dalam chiaroscuro. Seorang lelaki yang berumur dalam lingkungan 60-an. Dia bekas pelukis yang popular pada zaman mudanya. Dan dia berubah menjadi orang yang tak betul ataupun gila selepas peristiwa pahit yang berlaku dalam hidup dia. Persediaan saya sebagai seorang pelakon utama dalam cerita chiaroscuro ni, satu dari segi fizikal saya perlu buat latihan kardio, olah tubuh untuk stamina saya dan untuk posture badan saya semua, sebab dia ada movement dalam cerita ni. Dia buat kajian pasal bagaimana teori-teori dalam lukisan, semualah pasal pelukis semua saya buat kajian, sebab sekarang ni saya menggunakan watak lelaki yang seorang pelukis yang masyhur. So ada beberapa istilah dalam skrip ini yang memerlukan saya menyebut perkataan-perkataan tersebut, dan saya perlu sebut dengan betul. Sebab saya seorang pelukis, saya kena bagi penonton ke depan sana percaya bahawa saya seorang pelukis pada masa itu. Macam biasa, seorang pelakon teater ataupun pelakon-pelakon lain sekalipun, dan namanya pelakon, kau kena training. Kalau tak training, jangan jadi pelakon. Kena ada latihan, jangan jadi star. Bagus mana pun anda, pelakon perlukan latihan sebab dia melibatkan perkara-perkara praktikal. Praktikal ni kita kena selalu buat. Kita boleh je bayangkan nak buat macam tu. Tak boleh, dia macam belajar matematik lah kan. Kau faham macam mana pun kan. Kalau kau tak buat, susah kau nak dapat jawapan tu. Cerita dia ni kena buat latihan. Sama je, kena buat latihan untuk membiasakan diri dengan skrip untuk ni. Dan dalam masa latihan itulah untuk proses menghafal, proses pembinaan karakter semua muncul pada masa tu. So cabaran dia, nak hafal susah. Ada banyak istilah lukisan, so dia bukannya boleh hafal seperti cerita-cerita realism. So kita boleh, dan susah untuk difahami cerita ni semua. Seterusnya, tempoh masa latihan tu terlalu singkat bagi saya. Untuk teater penuh, 1.5 jam hingga 2 jam. Latihan tak sampai seminggu ni memang cerita dia tempoh dia singkat. Dan saya rasa itu saja daripada saya. Chiaroscuro. Biar aku memperkenalkan diri aku. Aku ialah pemilik ladang anggur yang indah dan permai ini, yang mempunyai luas 150 ekar tanah. Dan bapa aku ialah pemilik kepada tanah ini. Bapa aku pemilik tanah, aku pemilik ladang. Mudah bukan? Baik, sekarang kamu semua telah masuk ke tanah ini tanpa kebenaran. Ini dikira menceroboh tanpa izin. Jarang orang menceroboh dengan izin. Ini tanpa izin. Jadi kamu akan dikenakan hukuman. Menurut undang-undang jajahan takluk negeri ini, hukumannya ialah gantung sampai mati. Psst, psst. Baiklah. Setelah dihitung dan dikira, hukuman mati ini boleh dikurangkan. Caranya, kamu boleh membuat pembayaran kepada akulah selaku pemilik ladang anggur ini. Tak mampu?
Jangan risau, ada caranya. Di kampung ini, ada seorang wanita hartawan yang selalu datang dan membuat kacau bilau di kampung ini. Wanita itu sangat buruk, hodoh dan busuk. Muka busuk, hidung busuk. Tengok daripada jauh, dah boleh nampak muka busuk tu. Dan setiap kali bila dia datang, dia akan membentak dan memungut hasil cukai tanpa mengira kasta. Jadi, kamu semua hanyalah perlu merampas semua wang daripada perempuan busuk itu. Macam mudah bukan? Rekaan bunyi boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu sound reproduction dan sound reinforcement. Sound reproduction juga dikenali sebagai kesan bunyi khas, ya, dan ia berbentuk motivated sound atau environmental sound, seperti bunyi enjin kenderaan, pintu rumah yang dibuka dan ditutup. Motivated sound biasanya tertulis dalam naskah, manakala environmental sound ia adalah kesan bunyi latar dalam kehidupan seharian di satu-satu lokasi. Ia menjadi kesan bunyi latar belakang kepada satu-satu situasi. Reinforcement sound pula ialah bunyi yang terhasil oleh suara pemain atau bunyi dari alatan-alatan muzik. Muzik dan kesan bunyi berperanan untuk mengangkat nilai artistik sebuah persembahan, menyokong emosi lakonan dan juga penceritaan yang disampaikan. Muzik dan kesan bunyi ini adalah dua benda yang berbeza, namun mempunyai peranan yang sama. Kesan bunyi menjelaskan latar tempat, masa, tahun, cuaca dan juga peristiwa. Ia boleh berbentuk realistik, stylized, berpusat dan pervasive sound. Pergerakan bunyi juga penting. Ia melibatkan soal ambience. Muzik menimbulkan mood, menyokong emosi, menyemarakkan aksi dan juga sebagai penyambung adegan. Muzik boleh kita buat secara langsung ataupun menggunakan rakaman yang sedia ada. Namun, cuba elakkan daripada menggunakan lagu-lagu yang popular sedia ada. Cuba buat lagu sendiri. Sebab apa? Ia menjadi satu lambang kepada sebuah produksi yang kita buat. Lagipun penggunaan lagu-lagu popular ini akan mengganggu konsentrasi kita, terutamanya penonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Zulkhalif bin Muhammad, seorang komposer, pemuzik, music producer, pengurus artis dan pengurus event berasal daripada Sabah. Tugas saya di dalam produksi Chiaroscuro ialah sebagai penata muzik dan penata bunyi. Saya juga pencipta lagu untuk semua lagu-lagu tema yang digunakan dalam pementasan Chiaroscuro, seperti lagu rentan yang sekarang boleh didengari di semua radio di seluruh Malaysia. Dalam pementasan Chiaroscuro ini saya banyak menggunakan bunyi dan juga alatan muzik live, kerana apabila kita menggunakan alat-alat muzik live dan juga bunyi live, kita lebih fleksibel untuk sesuaikan bunyi dan juga muzik dengan mood pelakon dan juga dia boleh membawa impak yang lagi besar dan lagi menarik. Apabila kita mendapat sebuah skrip, perkara pertama yang kita perlu buat, walaupun inilah perkara yang paling susah untuk dibuat, ialah membaca skrip sampai habis. Apabila membaca skrip, ada beberapa aspek yang kita perlu kenal pasti, seperti mood, latar belakang, latar masa, lokasi, jalan cerita dan juga dinamik skrip itu. Setelah kita mengenal pasti aspek-aspek tersebut, sebagai penata muzik kita bolehlah membuat draft untuk bunyi-bunyi dan juga lagu-lagu yang sesuai dengan mood, dengan aspek-aspek yang kita telah temui itu. Kita juga boleh mula untuk membuat draft-draft lagu-lagu tema yang boleh menggambarkan mood atau jalan cerita skrip itu. Apabila sampai ke tempat latihan, kita bolehlah menyesuaikan bunyi-bunyi ataupun muzik yang telah kita draft itu dengan pementasan atau persembahan daripada pelakon-pelakon. Penataan bunyi dan muzik dalam produksi Chiaroscuro ini sangat penting kerana ia membantu pementasan dari segi mood-mood yang hendak dibawa dalam pementasan oleh pelakon dan juga jalan cerita. Kalau anda ingin mahu tahu lagi lanjut, bolehlah sertai kelas kami secara percuma, tetapi mesti tengok dari mula sampai habis. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Daim Jazuli. Dalam produksi Chiaroscuro, saya ialah orang yang bertanggungjawab untuk menguruskan segala keperluan multimedia. Maksudnya termasuklah daripada konsep, daripada shooting, editing, sampailah kita pancarkan kat skrin tu. Yang skrin besar tu, kalau korang tengok pada pementasan, korang boleh nampak yang kita cuba menggabungkan antara pementasan teater dan juga video di belakang
belakang itu. Kita letakkan skrin sebesar-besar tu kan. Kita bagi korang tengok. Itu dalam produksi chiaroscuro. Ini apa sebenarnya yang menarik dalam chiaroscuro ni? Kita gabungkan antara dua elemen kan, antara teknologi dan juga teater kan. Kita tengok apa jadi sebenarnya kan. Dan sebenarnya dia membantu membawa cerita tu sebenarnya. Bila kita cuba gabungkan antara teknologi dan juga teater, jadi dia memberikan saya sebenarnya satu cabaran juga sebab dia agak mencabar kan bila kita nak pisahkan antara realiti dan juga fantasi tu kan dalam chiaroscuro ni, antara dunia nyata kan, antara dunia fantasi si pelukis ni, lelaki ni kan. Multimedia ni membantu untuk menjelaskan lagi kan cerita sebenarnya, apa yang berlaku, apa yang kita tak boleh nak tonjolkan dalam teater. Jadi itulah penggunaan multimedia dalam chiaroscuro ni. Bagi saya lah kan, ini lebih pada pandangan peribadi lah. Sebenarnya produksi chiaroscuro ni bagi saya memberi satu kenangan manis lah untuk saya kan. Sebenarnya terjebak sebenarnya dalam chiaroscuro ni sebenarnya. Asalnya saya tak ada pun, tapi pengarah minta saya bantu dia, jadi saya pun bantu. Apa yang saya ada waktu itu, saya bagi sepenuhnya. Waktu itu saya tahun akhir yang extend sebenarnya masa tu. Jadi saya seorang je sini masa tu dengan junior-junior yang lain kan. Jadi saya kena prove something lah. Ini sebenarnya chiaroscuro ni masa kita orang buat pada 2019 yang pertama kali kita orang buat tu. Ini pengalaman saya yang saya lalu lah sebenarnya. Apa yang saya buat dalam produksi chiaroscuro itu sebenarnya membawa saya sampai ke hari ni. Maksudnya apa yang saya buat dalam produksi chiaroscuro, video, saya buat trailer, buat shooting semua tu kan. Itu semua saya guna untuk membina kerjaya saya sekarang. Saya guna untuk saya dapatkan kerja sebagai seorang videographer di sebuah syarikat tempatan yang khusus dalam pengiklanan, iklankan produk. Itu bidang saya untuk hari ni pada waktu sekarang. Jadi korang kalau korang nak tahu dengan lebih dalam kan tentang video editing tu macam mana nak buat, saya nak kongsikan dengan korang semua. Percuma je korang tak payah bayar, masuk je kelas kami, tapi kena masuk daripada awal sampai habis, okay? So stay tune. Kalau nak tengok macam mana cara nak editing, jom ikut saya. Assalamualaikum, hai. Saya Anung Silalahi. Saya membawa watak tukang sihir. Saya diminta oleh produksi untuk berfungsi mewakili pelakon-pelakon lain lah dalam film ini, bagaimana kami menafsir naskah, menafsir watak dalam naskah untuk produksi chiaroscuro ni. Pelakon-pelakon ni dia manusia-manusia berbakat, manusia yang ada talent sendiri, yang mungkin ada pendekatan sendiri, tapi saya juga percaya bahawa kami sebagai pelakon ada share dasar-dasar yang samalah dalam produksi skrip. Chiaroscuro sebuah naskah yang agak kompleks sebenarnya dari segi penyampaian, dari segi bentuk, formnya, dan latarnya, diri realiti, gaya bahasanya, seperti tajuknya, chiaroscuro, gaya bahasa juga, gaya bahasa yang agak canggih, complicated lah walaupun dia sebuah skrip. Dan biasanya kalau nafsir naskah pertama sekali adalah skrip lah sebagai sebuah blueprint, fahami skrip, fahami cerita di dalam skrip, memahami cerita di dalam skrip. Cerita dia beza sikit lah dengan plot, tapi cerita dia faham keseluruhan cerita. Memahami cerita di dalam skrip tu lah, cerita tentang apa, cerita yang bagaimana, itu yang pertama lah seorang pelakon. Kita boleh faham skrip tu, pertama kita baca, mungkin kita juga boleh merujuk kepada penulis kalau kita ada peluang, ada privilege untuk berjumpa dengan penulis. Kita boleh tahu di dalam, kadang-kadang kita baca di watak kita tak nampak gambaran keseluruhan. Jadi saya sebagai pelakon, saya biasanya akan elakkan lah untuk masuk ke dalam watak lebih dahulu, baca untuk faham cerita dan merujuk kepada pengarah apa yang dia nampak dalam cerita itu. Sebab kadang-kadang bila kita baca, sebab bacaan setiap orang akan tafsir dengan berbeza. Untuk pengarah nampak cerita kita dari situ kita dapat pemahaman macam mana tentang cerita itu, bentuknya, gayanya, nuansa yang nak dibawa dalam cerita itu. Dan kemudian kita kenal pastilah watak-watak dalam, kemudian kita tengoklah watak yang kita nak bawa, siapa kita. Biasanya bila saya dapat watak, saya kena pasti apa yang dia nak dan kemudian latar belakang dia. Dia daripada mana, siapa dia, dan kita kenal pasti kenapa dia nak, apa yang dia nak, kenapa dia nak. Tujuan utama dia, kenapa dia berada dalam naskah tu adalah untuk mendapatkan sesuatu. Jadi apa tujuan dia nak dapatkan tu, itu yang akan membentuk karakter dia. Bagaimana dia bercakap dengan orang ni, dia kawan tak dengan orang ni, atau dia musuh dengan orang ni, tak ada. Objektif dia tu, tujuan dia tu. Dia direktif lah, dia direktif berkait antara satu sama lain. Kalau mungkin dalam istilah orang putih ni kita panggil ada karakter and piece of individual circumstances. Pasal ni mungkin saya tak dapat nak jabarkan dengan lebih lanjut, tapi
you all boleh ikuti bengkel. Kami ada sedi bengkel. Bengkel pertama adalah pada 25 September ni. So kalau berminat boleh join bengkel ni. Bengkel asas lakonan dan juga lakonan monolog. 25 hari bulan September. Saya bersama dengan seorang lagi. Kalau berminat tentang pendekatan yang mungkin lebih nampak lebih clear daripada video yang sangat singkat ini, mungkin boleh join bengkel kami, bengkel asas lakonan dan juga lakonan monolog. Saya akan berada dalam bengkel tu untuk share, dan juga saya akan bersama dengan rakan lakon saya, watak utama dalam produksi Chiaroscuro ni, seorang pelakon hebat di pentas dan juga di Touch TV, Cik Syami Syarif atau Syami Ot, nama glamour dia. Ada bonusnya, kita akan dapat di bengkel tu kita akan dapat buat sesi praktikal, dan kita ada siri-siri bengkel yang lain. So you all boleh masuk, follow, dan jika you all follow semua bengkel, akan ada pertandingan di hujung bengkel, dan ada hadiah-hadiah yang menarik menanti anda. Jadi sertai kami dalam bengkel itu dan bengkel-bengkel yang lain. Ya, memang aku pernah mencintai kau lebih daripada aku mencintai diri aku sendiri. Tapi sampai bila? Sampai bila aku menjadi lilin membakar diri aku, tersiksa dengan lahar-laharanmu? Setiap hari aku dan tempat kau melampiaskan amarah dan dendammu, sedangkan cinta dan harapan kau berikan kepada wanita lain. Apa, Arif? Apa kau dah lupa yang kau memang dah hilang akal? Aku yang memberikan kau segala-galanya demi cita-cita kau. Adakah kau tak ingat kau yang menggunakan kekayaan dan pengaruh keluarga aku? Ya, aku sudah tahu. Aku sudah tahu. Sebelum ini kau mencintai wanita-wanita itu. Dan aku tahu kegiatan kau memerangkap wanita-wanita kaya itu. Tidak. Kau tak mencintai mereka. Kau hanya mencintai kekayaan dan pengaruh mereka untuk kepentingan diri kau sendiri, kan? Hanya aku yang buta dan naif tak melihat semua itu. Itulah cara kau mendapatkan kedudukan kau, kan? Kan? Dasar lupa diri! Teater ialah tempat untuk melihat. Syarat utama sebuah pementasan, ia perlu dapat dilihat. Tanpa cahaya, sebuah persembahan itu tidak dapat dilihat dan ditonton. Jadi, ada beberapa fungsi dan objektif dalam rekaan cahaya. Yang pertama, kecerahan dan kejelasan. Yang kedua, menjelaskan latar masa dan tempat. Ketiga, mencipta mood. Yang keempat, memperkukuhkan style pementasan. Yang kelima, memberikan fokus di atas pentas dan mencipta komposisi visual. Dan yang keenam, mencipta ritma pergerakan visual dalam persembahan. Seorang pereka set bukan sahaja menghasilkan set latar yang praktikal untuk digunakan, malah perlu memikirkan aspek estetiknya. Objektif rekaan set yang pertama, membantu menetapkan tone dan style persembahan. Yang kedua, membentuk periodisasi dan juga lokaliti latar penceritaan. Yang ketiga, menghasilkan konsep rekaan yang konsisten dengan konsep pengarah dan idea kepengarahan. Yang keempat, menyediakan satu imej utama atau imej metafora yang menjadi lambang keseluruhan pemikiran persembahan. Yang kelima, memastikan set latar seimbang dengan elemen-elemen lain dalam pementasan. Terdapat 5 elemen dalam penghasilan rekaan set ini, melibatkan garisan, kelompok bahan, komposisi, tekstur dan juga warna. Yang paling utama, rekaan latar mestilah berfungsi, bukan sekadar hiasan semata-mata. Rekaan latar mestilah boleh digunakan secara maksima oleh pelakon, bersifat kukuh, mempunyai kawasan ruang lakon yang secukupnya untuk pelakon-pelakon kita bergerak
kesempatan bermain serta sesuai pula dengan ruang pentas yang akan digunakan. Mereka juga perlu menghasilkan ground plan atau floor plan. Mereka melihat proses latihan yang dijalankan dengan tujuan untuk melihat bagaimana persepsi dan garapan sutradara terhadap isi kandungan naskah, dan mereka juga perlu berbincang secara kerap dengan sutradara. Saya Abel Sino, merupakan pengarah artistik juga scenografer untuk teater Chiaroscuro. Jadi untuk rekaan set design di dalam teater Chiaroscuro ini, dia agak mencabar sebab kita first perlu mendalami konsep-konsep kan. Macam mana kita nak tafsir based on script tu. Di mana seperti kita dapat lihat, kita memerlukan dua latar yang berbeza. Macam mana kita nak satukan dalam satu ruang pentas yang sama. Itu adalah salah satu cabaran. Tapi apabila kita dapat cabaran, dia makin menarik. Terus kita akan push untuk think lebih kreatif kan. Dalam skrip ni kita kena fikir apa yang tersirat, apa yang tersurat, maksudnya kita still dan akan terus fikir lagi dalam supaya kita akan dapat something yang berbeza daripada pandangan daripada orang lain kan. So benda-benda basic kita jangan lupa juga kan, macam elemen rekaan, prinsip rekaan. So analisis tu akan dibuat secara detail, prosesnya kembali pada macam mana saya design and then end up akan diputuskan oleh tuan pengarah. So komunikasi amat penting untuk rekaan set Chiaroscuro ini. Penafsiran saya last sekali akan diputuskan oleh tuan pengarah. Okey, jadi yang penting adalah dapatan akhir. So kita buat 2 kali dah pementasan teater Chiaroscuro dan kita dapat lihat perbezaan set yang agak ketara, and then kita juga perlu update dengan teknologi. Saya juga menggunakan teknologi mapping. Mungkin kalau kita buat sekarang teater Chiaroscuro, mungkin kita ada lagi teknologi yang lebih moden boleh di-apply dalam pementasan teater ni kan. So basically asasnya teater Chiaroscuro ni naskah dia sangat menarik. Untuk scenografer ataupun designer yang luar sana, saya suggestkan korang try study, try analisis. So korang dengan skrip teater Chiaroscuro ni korang akan dapat bermacam-macam idea, lebih kreatif untuk korang push lagi, dapat idea yang luar daripada fikiran kan, luar kotak lah kena fikir kan. Yang penting macam mana last kali end up ataupun end product yang disetujui oleh pengarah, dan hope dapat hasil yang luar biasa daripada design. Ingat, lock tarikh anda 2 Oktober nanti, bengkel dengan Abel untuk rekaan set Chiaroscuro. Nanti kita akan bincang macam mana cara-cara nak buat set. So ingat, 2 Oktober kita jumpa dekat bengkel tu nanti. So itu sahaja daripada saya. Saya Abel Sino, pengarah artistik teater Chiaroscuro. Akhir kata, selamat menonton dan selamat mengikuti bengkel bedah produksi teater Chiaroscuro, anjuran Kelab Teater Pusaka Unit Kebudayaan UMK dengan kerjasama Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Kelantan. Semoga anda semua akan mendapat ilmu daripada bengkel-bengkel yang diikuti. Terima kasih. Assalamualaikum. Gerimis datang menyadarkan tentang cerita sebuah kehilangan yang milikku cuma bayangan.